Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar kepada semua penonton Malaysia hari ini? Hari Jumaat 25 September 2020. Bertemankan saya Marslah Hassan dan pastinya hari ini kami akan kongsikan kepada anda semua pelbagai topik-topik menarik yang akan kami kongsikan dan pastinya hari ini saya bersama seorang wanita yang cantik. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Marslah telah kongsikan sedikit antara topik yang menarik. Hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan trauma. Pastinya kebanyakan daripada kita tak tahu adakah kita ini melalui trauma atau tidak. Apabila kita melalui salah satu kecederaan fizikal ke emosi, psikologi dan juga mental, melalui satu fasa hitam, kemalangan dan sebagainya, kita tanpa sedar kadang-kadang kita tak tahu bahawa kita melalui fasa trauma tu yang panjang. Mungkin dalam tempoh pendek kita tahulah selepas kemalangan, tetapi kadang-kadang kalau kita tidak melalui rawatan yang betul ataupun terapi yang betul, ia akan berpanjangan dalam hidup kita. Betul. Sebab saya nak kongsikan sedikit daripada American Psychological Association (APA) yang mendefinisikan trauma sebagai tindak balas emosi seseorang terhadap peristiwa yang sangat negatif. Dan meskipun trauma merupakan reaksi yang normal terhadap kejadian yang mengerikan, kesannya boleh menjadi sangat teruk sehingga mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan normal. Ini menunjukkan bahawa kita tak boleh pandang enteng terhadap trauma dan kita kalau boleh ataupun diri kita sendiri ataupun saudara terdekat kita jika mereka mengalami trauma, pastikan kita sentiasa ada bersama mereka untuk menemani, memberi semangat dan juga sokongan kepada mereka. Kalau boleh jangan biarkan mereka keseorangan kan. Baik. Sementara itu juga kita nak bertegur sapa juga Sofia, kesian dia hujung sana tu jauh ya. Assalamualaikum gadis-gadis. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya Sofia Nur Solehatun. Pasti disebutkan oleh rakan-rakan tugas saya, trauma itu sudah tentu sesuatu yang perlu kita titik beratkan. Kita punya budaya ini mungkin tak tahulah kat sini ke ataupun di benua Asia ni, kalau seseorang itu mengalami trauma ke, dia terkejut, terkesan, ada mungkin setengah yang akan memperlekehkan. Alah, menengadalah awak ni. Menengadalah banyak-banyak sangatlah awak cakap. Padahal kita sebenarnya kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang berlaku dalam minda. Bukan setakat kecederaan tubuh saja kalau bercakap berkenaan dengan kemalangan, kecederaan sebagainya. Jadi kalau boleh kita ambil inisiatif ini untuk mula memahami bahawa implikasi trauma ini boleh lanjut sehingga satu jangka masa yang cukup panjang. Ada yang punya gejala tak boleh tidur malam, sampai termimpi-mimpi, sampai hilang selera makan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat seseorang yang kita betul-betul rapat, keluarga kita barangkali, rakan-rakan kita, kita melihat perubahan itu walaupun sedikit, sekiranya kita membiarkan begitu saja, kita khawatir dan risaulah. Ini mungkin memberikan kemurungan pada mereka. Dan itulah. Pastinya kalau mungkin rakan-rakan terdekat kita ataupun keluarga mengalami sesuatu peristiwa yang kita boleh mengakibatkan trauma kan, pastikan kita sentiasa berada di sisi mereka untuk mengetahui keadaan mereka. Kalau biasanya apabila kita terlibat dalam sesuatu kejadian contohnya seperti kemalangan dan sebagainya, pastinya ia meninggalkan trauma yang sangat mendalam dan kalau tak dirawat ini boleh mengakibatkan perkara yang lebih buruk yang boleh terjadi kepada yang mangsa yang terlibat itu. Baik. Nanti kita akan teruskan perbincangan lebih mendalam berkenaan dengan topik mengurus trauma ini seketika nanti. Tapi 25 September hari ini nampaknya kita akan melihat bagaimana 447 calon PRN Sabah 2020 hari ini akan melaksanakan tugas mereka kerana pada 11.59 malam ini akan berakhirnya kempen secara rasmi. Sejak 12 September lagi mereka dah telah berjuang kan. Jadi esok adalah hari penentuan hala tuju negeri Sabah. Betul, dan rakyat Sabah inilah masanya untuk anda memilih pemimpin mana yang patut menjadi ketua menteri yang mampu mengubah masa depan Sabah. Dan saya juga nak kongsikan di mana dalam PRN Sabah ini terdapat 4 kategori pengundi yang boleh mengundi, iaitu yang pertama pengundi biasa, dan yang kedua pengundi yang bergejala, dan yang ketiga pengundi mereka yang dikuarantin, yang keempat pula adalah pengundi yang disahkan positif COVID-19. Ini adalah yang tidak boleh keluar mengundi sebab ada 4 kategori. Selalunya bila PRN dan sebagainya cuma ada 1 kategori pengundi saja. Sekarang ni ada 4 pengundi kerana kita berada dalam norma baru. Kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 kan. Pastinya PRN di Sabah ini bukan sahaja penting untuk bagi warga Sabah, tapi ia juga menjadi salah satu tanda aras bagi naratif ataupun bagaimana perjalanan
sesebuah negara kita ini mampu untuk melihat begitu banyak kejadian ataupun kejutan juga. Kali ini memang sangat menarik PRN Sabah ya. Jadi kita melihat antara juga kesiapsiagaan KKM, kita sedia maklum terdapatnya 4 kluster yang utama di Sabah pada ketika ini dan ada antaranya yang telah pun dikategorikan sebagai zon merah. Jadi kita juga merisaukan agar berkenaan dengan situasi ini, KKM telah pun menyediakan lebih dari 600 katil dan juga tempat pusat kuarantin. Dan kita ingin ambil peluang ini untuk mungkin memberikan pesan kepada anda semua agar kalau anda ingin keluar mengundi, memang kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai warga rakyat Malaysia. Tapi jangan kita lupa juga tanggungjawab kita sebagai warga dunia, warga global, warga planet bumi ini. Sekiranya anda ingin memastikan kelangsungan hidup anda, keselamatan semua, anda tolonglah ikuti segala SOP yang telah ditetapkan. Ya. Dan kita telah menyaksikan 16,877 pengundi awal pada 22 hari bulan lalu. Esok adalah bakinya, kalau secara kumulatifnya 1.12 juta pengundi untuk PRN Sabah ini. Betul. Kita harapkan PRN Sabah 2020 esok akan berjalan dengan lancar dan kesemua pengundi yang akan keluar nanti jaga diri, jaga segala apa yang telah ditetapkan mengikuti SOP kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Betul. Baik. Kita nak beralih ke ruangan akhbar hari ini, di mana di Harian Metro, kalau halamannya di tajuk utama hari ini, katanya di sini cuci satu balai, ini rentetan dadah di Langkawi. Tapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini ada di halaman 8, di mana ia mengenai pilihan raya esok yang akan berlaku di Sabah. Patuhi SOP ketika mengundi. SPR telah tetapkan peraturan norma baru bagi memastikan kelancaran PRN Sabah, di mana SPR berpuas hati dengan perjalanan PRN Sabah walaupun ia diadakan dalam suasana negara masih dilanda COVID-19. Dan kematangan rakyat, calon dan parti bertanding membolehkan suasana berkempen berlangsung tenang tanpa sebarang provokasi melampau. Dan SPR juga melaksanakan kaedah pembahagian masa kepada pengundi untuk keluar mengundi esok bagi mengelak kesesakan di pusat pengundian. Dan rakyat Sabah dan petugas dalam PRN dinasihatkan patuh kepada SOP khususnya di zon merah, membabitkan Tawau dan Lahad Datu agar kempen serta pengundian berjalan lancar sekaligus membolehkan kerajaan negeri dibentuk. Dan di sini juga ada diperincikan sekali mengenai proses mengundi dalam norma baru, di mana kita perlu memakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal, buka pelitup muka apabila diminta kerani, tunjukkan kedua-dua tangan untuk diperiksa dan sebagainya. Untuk lebih info anda boleh dapatkan akhbar Harian Metro. Banyak pengisian hari ini kan? Perkara yang menarik. Baik, dalam kita memberi perhatian kepada PRN Sabah ke-16 ini, pastinya juga kita bimbang terhadap statistik yang semakin hari semakin meningkat. Kalau semalam 71 kes baru disahkan dan 64 telah pulih dibenarkan keluar hospital semalam. 133 jumlah kematian telah dicatatkan, nampaknya sedikit meningkat kan. Jumlah kes yang disahkan positif setakat ini 10,576 dan 777 kes yang masih dirawat. Ini mungkin kalau kita sehari dua hari ini melihat akhbar berkenaan dengan PRN Sabah, ada juga tentang yang mengetengahkan isu COVID-19 kan. Kerana ada kluster baru yang terdapat di Sabah dan ada juga beberapa individu yang bertanding sekarang ini, calon DUN tu ada di antara mereka yang terpaksa dikuarantin kerana menjadi kontak rapat kepada seorang yang telah disahkan positif COVID. Baik. Dan seterusnya kita boleh beralih ke berita harian, tapi sebelum tu kita nak teruskan perkembangan terkini berkenaan dengan PRN Sabah ini. Dan pastinya kita begitu ingin tahu sekali bagaimana perkembangan di sana, persiapan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi menyediakan satu kawasan ataupun orang kata environment yang cukup sesuai sekali untuk kelangsungan pilihan raya negeri pada kali ini. Dan kita akan berhubung dengan salah seorang rakan kita, wartawan TV3 Halim Muhammad, yang pada ketika ini boleh memberikan kita gambaran penuh apa yang berlaku di sana pada ketika ini. Assalamualaikum Halim.
Ya, Sofia, Waalaikumsalam. Selamat pagi rakan-rakan di studio MSI pagi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa Halim. Mungkin boleh kongsikan bersama kita setakat ini berdasarkan tinjauan Halim sendiri bagaimana mungkin boleh menjadi DUN kawasan yang menjadi perhatian panas pada ketika ini. Halim. Ya, Sofia, 7 Baik, barangkala kita mempunyai sedikit masalah raya. gangguan teknikal di sini. Baik, kita akan masih berhubung dengan Halim. Sebentar saja lagi kita difahamkan juga, kita ingin tahu daripada segi persiapan SPR dan kita sedia maklum yang para calon dibenarkan untuk berkempen sehingga 11.99 malam esok. Jadi kita ingin tahu bagaimana persiapan SPR dan juga melihat tinjauan untuk memastikan kelangsungan SOP itu juga terjaga. Mungkin kita tinjau dulu akhbar di Berita Harian. Kembali Halimah Muhammad. Ya. Sebelum itu saya kongsikan terlebih dahulu di dada akhbar di muka hadapan Berita Harian. Muka hadapan jangan heret istana dalam rebutan kuasa. Ini okey. Peranan Yang di-Pertuan Agong terhad kepada menentukan kepercayaan majoriti mengenai pelantikan Perdana Menteri apabila jawatan itu kosong, sama ada ketika berlaku peletakan jawatan atau selepas sesuatu pilihan raya umum. Dalam hal selain ini, Yang di-Pertuan Agong tidak perlu diheret bersama. Orang politik hendaklah menyelesaikan masalah mereka dalam ruang lingkup demokrasi berparlimen, sama ada pembangkang atau kerajaan. Ini termasuk Perdana Menteri dan semua ahli parlimen, sama ada di dalam Dewan atau di luar Dewan. Perincian berkenaan dengan laporan ini di halaman ke-10. Mungkin sedikit yang perlu kita ketahui dalam konteks amalan perlembagaan secara umum, Perdana Menteri dianggap hilang kepercayaan apabila berlakunya satu daripada perkara berikut. Baik, pertama, apabila undi tidak percaya diluluskan Parlimen pernah berlaku di Kelantan. Lihat juga keputusan kes Stephen Kalong Ningkan Sarawak. Kedua, apabila Perdana Menteri meminta undi percaya daripada Dewan tetapi beliau gagal mendapatkannya. Ketiga, apabila kerajaan gagal mendapatkan bilangan majoriti undi untuk meluluskan rang undang-undang penting. Dan keempat, apabila kerajaan gagal dalam melaksanakan dasar penting yang menggunakan dana yang besar. Jadi ini persoalan yang cuba dijawab dalam tulisan ini. Adakah Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dalam menentukan seseorang Perdana Menteri itu sudah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi laporan ini membincangkan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya peranan ataupun tanggungjawab yang sebenar kan dalam kes menentukan kestabilan politik dalam negara kita. Betul, dan itulah kata kuncinya ya. Dan kita juga akan masih bersama, kita berjaya berhubung semula dengan rakan kita Halim Muhammad untuk memberikan perincian terkini di sana. Assalamualaikum Halim. Hai, Waalaikumsalam rakan-rakan di Sri Pentas. Selamat pagi. Kembali bersama kita ya Halim. Minta maaf tadi ada masalah gangguan komunikasi. Mungkin Halim boleh kongsikan bersama betul. kita berdasarkan tinjauan Halim sendiri. Bagaimana ya kawasan DUN pada ketika ini yang menjadi perhatian panas dalam PRN kali ini, Halim? Ya, Sofia dan juga Masila ya di studio MSI. Selamat pagi kepada penonton MSI pada pagi ini. 73 DUN yang dipertandingkan pada Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini menyaksikan beberapa DUN antaranya yang menjadi tumpuan seperti DUN Bangkoka yang menyaksikan pertandingan 11 penjuru, termasuk juga DUN yang akan ditandingi sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan juga beberapa pemimpin-pemimpin utama parti-parti yang bertanding seperti Datuk Seri Bong Mokhtar Radin yang juga merupakan pengerusi Barisan Nasional Sabah dan juga Datuk Haji Ji Nur yang merupakan Ketua Bersatu di negeri Sabah. Dan setakat ini ya rakan-rakan di MSI, kita masih lagi tidak nampak parti mana yang mendahului sokongan daripada parti-parti yang bertanding ketika ini. Ya, Sofia. Dan setakat ini ada hal yang boleh melihat sebarang fokus yang dipertengahkan oleh antara calon dalam PRN kali ini. Apakah antara fokus-fokus yang telah pun diterapkan sebagai antara objektif mereka dalam pertandingan ini? Halim. Dan yalah, setiap kali pilihan raya sudah pasti persoalan klise yang timbul oleh calon-calon yang bertanding ini, mereka akan membangkitkan soal
peluang pekerjaan, Ya. isu ekonomi dan apatah lagi kita ketika ini sedang berdepan dengan kesan daripada penularan COVID-19 di negara kita. Dan di Sabah ini antara isu-isu tempatan yang menjadi tumpuan oleh calon termasuk oleh pengundi penduduk Sabah itu sendiri adalah berkaitan dengan isu pendatang asing tanpa izin parti dan juga orang kata peningkatan kes COVID-19 di Sabah ini terutamanya di bahagian daerah-daerah di pantai timur Sabah seperti Sandakan, Tawau dan juga Lahad Datu. Mereka ini masih lagi penduduklah dan juga pengundi ini masih lagi menanti apakah langkah seterusnya oleh kerajaan selepas ini dalam usaha untuk membendung penularan sehingga kini yang menyaksikan Sabah terus menyaksikan kes meningkat saban hari dan apatah lagi terdapat juga laporan yang mengatakan bahawa terdapat pemimpin-pemimpin parti politik tertentu yang sudah pun disahkan positif COVID-19 dan ini sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran dan juga kebimbangan kepada penduduk dan juga pengundi itu sendiri. Sofia. Baik, Halim, kita difahamkan juga berdasarkan satu pernyataan daripada Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Bahadur menyatakan atau mendedahkan terdapatnya antara mereka yang mempunyai dui kerakyatan yang dijangka akan datang secara besar-besaran esok. Pada ketika ini, Halim mempunyai sebarang informasi berkenaan mungkin risikan siasatan ke atas individu-individu ni, Halim? Ketika ini ialah kalau jika ikut daripada kenyataan oleh Tan Sri IGP Tan Sri Abdul Hamid Bahadur itu kawalan keselamatan di seluruh Sabah ketika ini ialah sebab Sabah ini antara negeri yang mempunyai sempadan maritim dan juga sempadan darat dan bersempadan dengan tiga negara, Brunei, Indonesia dan juga Filipina. Dan ini menyaksikan bahawa mungkin sempadan negara kita ini mudah dibolosi. Dan melalui apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri IGP mengenai kemungkinan kemasukan yang pihak berkuasa telah mendapat maklumat kemasukan secara besar-besaran pendatang-pendatang asing yang termasuk mereka yang mempunyai dua kerakyatan untuk mengundi pada hari esok. Dan kami difahamkan di sini oleh pihak polis di Raja Malaysia dan juga pihak Komander Eskom di Pantai Timur Sabah yang mengawal sempadan di sebelah Pantai Timur. Keadaan adalah terkawal di mana aset-aset pertahanan negara sentiasa diletakkan dalam keadaan yang berjaga-jaga. Tidak kira sama ada di daratan ataupun di lautan, Sofia. Baik. Terima kasih, Halina. Pasti kita ingin tahu juga, kita difahamkan terdapatnya 4 daerah zon merah pada ketika ini di Sabah, Lahad Datu, Tawau, Semporna dan Kunak. Dia berdasarkan tinjauan atau pemahaman Halim melihat situasi ini, adakah ia akan memberikan impak yang besar terhadap PRN esok, Halim? Itu juga antara persoalan yang sering dibangkitkan oleh calon dan juga penduduk di Sabah lah apabila kita ada temu ramah dan juga berborak dengan mereka kerana ialah siapa yang tidak bimbang apabila ada kes yang meningkat dan sehingga sesuatu kawasan itu terpaksa diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga zon merah. Namun SPR telah keluar dengan satu garis panduan pencegahan COVID-19 dan garis panduan ini prosedur operasi standard SOP ini sentiasa diguna pakai termasuk ketika berkempen dan juga akan diguna pakai pada hari esok ketika hari pengundian. Jadi mungkin ada yang bimbang untuk keluar mengundi namun pihak berkuasa SPR, Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan telah meletakkan pegawai-pegawai mereka di pusat-pusat pengundian pada hari esok bagi memantau dan juga memantau rapi keadaan di mana sudah pasti pada hari esok ketika hari mengundi kita akan memeriksa suhu badan pengundi-pengundi yang tiba dan juga kawalan ketat di setiap pusat-pusat pengundian dan termasuk jika ada pengundi yang disaring suhu badan mereka dan tidak melepasi suhu yang ditetapkan, mereka ini akan diasingkan di kemah-kemah tertentu dan akan dipantau rapi oleh pegawai perubatan. Namun mereka akan tetap dibenarkan mengundi tetapi melalui SOP yang lebih ketat. Dan ya, berbalik pada persoalan tadi, memang ia adalah satu keadaan yang membimbangkan, Sofia. Baik. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Halim kerana memberikan perkembangan terkini dan kita harap agar Halim pun ambil langkah berjaga-jaga dan kekal selamat ya di sana bertugas. Terima kasih Halim kita ucapkan. Terima kasih Sofia. Terima kasih. Itulah tadi sedikit sebanyak perkembangan terkini. Kita memang menjangkakan
sesuatu yang pastinya memerlukan perhatian kita semua dan menjaga SOP kita dalam kita membuat keputusan yang terbaik bagi PRN Sabah kali ini. Baik, boleh saya teruskan dengan perkongsian akhbar di NST. Ini berkenaan dengan salah satu kes yang telah pun pastinya agak menggegarkan seluruh negara beberapa tahun lepas. Di halaman utama disebutkan di NST, couple to hang for murder for woman's young son. Dan di halaman ke-8 dikatakan di sini, the couple sent to gallows for murder. 5-year-old boy's body found wrapped in blanket and dumped in oil palm estate. The High Court yesterday sentenced a homemaker and her boyfriend to death by hanging at the end of the defense case over the murder of her 5-year-old son 6 years ago. The court convicts both of them under the Section 302 of the Penal Code, which carries the death penalty upon conviction. Jadi dikatakan dan dikongsikan seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun dijumpai dibalut dan dibuang di dalam ladang kelapa sawit di Butterworth, Pulau Pinang pada tahun 2014. Bagi kes ini, pastinya ibunya sendiri, seorang suri rumah dan teman lelaki ini telah pun dihukum gantung atas kesalahan kes bunuh anak kandung wanita tersebut 6 tahun lalu dan mereka disabit kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ini menjadi salah satu, orang kata, pengakhiran yang dinanti-nantikan, boleh dikatakan begitu, kerana ini adalah antara kes yang telah pun agak lama dalam penyiasatan dan kami harapkan agar segala prosiding selepas ini dalam tindakan undang-undang ini dapat diteruskan dengan sebaiknya. Halaman ke-8 NST. Dan kalau saya teruskan juga di utusan Malaysia, Banci 2020 beri input agenda pembangunan Mampan 2030 dan Dapatan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 atau Banci 2020 yang komprehensif dapat memberi input kepada agenda pembangunan Mampan 2030. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah bertitah perkara tersebut merangkumi keperluan input pemantauan seperti pembasmian kemiskinan, keselamatan dan kelestarian alam sekitar yang menjadi rujukan utama bagi penyediaan rancangan pembangunan negeri serta negara. Jadi ini juga antara yang dititipkan di sini. Sembah menghadap tersebut bertujuan memberi penerangan yang lebih jelas kepada baginda berkaitan Banci 2020 yang telah dilaksanakan bagi fasa pertama bermula 7 Julai sehingga 30 September ini dan fasa kedua dari 7 hingga 24 Oktober dengan tema Data Anda Masa Depan Kita dan segalanya di Utusan Malaysia. Anda boleh dapatkan segala informasi perincian akhbar dan apa yang terkini hari ini di kesemua akhbar hari ini. Kita ada Berita Harian, Harian Metro dan juga News Straits Times. Dan jangan lupa juga penonton MHI, kalau sekiranya ada sebarang, nanti kan kita nak bincangkan berkenaan trauma. Kalau ada misalnya pengalaman, apa saja persoalan, mungkin nanti boleh titipkan di FB MHI. Kerana kita juga menghargai selain daripada penonton di TV, malah kita menghargai juga penonton di laman sosial kami melalui Facebook MHI nanti. Betul. Dan ini pula berita baik untuk anda yang ingin membina keyakinan diri dengan mencuba sesuatu yang baru di mana Maggie dengan kerjasama Google telah melancarkan program Mentor Wanita Cukup Berani yang pertamanya merangkumi bengkel online percuma yang akan bermula pada 20 sehingga 22 Oktober. Khususnya untuk wanita seluruh Malaysia supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka. Dan seterusnya, 3 peserta bengkel terpilih akan berpeluang untuk menerima bimbingan peribadi daripada 3 usahawan yang berjaya. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran bengkel online serta maklumat mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani, anda boleh layari www.maggie.com.my/tak kenal tak cinta. Itu dia antara yang menarik. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak berehat seketika. Sementara tu nanti nak sediakan sarapan pagi ke makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung tu, jangan pula nanti kan lepas sarapan tak tengok pula kek kami. So selepas kita akan teruskan perbincangan berkenaan dengan mengurus trauma ini bersama dengan pakar perubatan psikiatri kita dan juga nanti Sofia akan terus menemu bual keluarga mangsa yang baru-baru ini ditimpa konkrit pada 19 September yang lalu. Semuanya selepas ini di MHI.
Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di MHI. Seperti mana yang telah kami janjikan berkenaan dengan topik perbincangan utama yang kita akan bawakan sebentar nanti berkenaan dengan pengurusan trauma. Tapi sebelum itu, masalah mungkin kita perlu saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan sedikit imbasan berkenaan dengan kemalangan yang berlaku baru-baru ini pada 19 September di Lebuh Raya Sungai Besi, Ulu Klang, Suk yang membabitkan mangsa ditimpa konkrit. Kita saksikan terlebih dahulu. Jatuh batu daripada atas, jatuh batu daripada construction. Pada 19 September lalu, satu insiden yang tidak disangka telah berlaku dan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Seorang gadis berusia 25 tahun nyaris maut apabila keretanya dihempap batu konkrit daripada struktur pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi, Ulu Klang. Mangsa Wan Akilah Hanin Wan Maliki telah berdepan dengan situasi cemas ketika dia memandu pulang dari tempat kerja. Kejadian yang berlaku pada jam 4.30 petang itu tular di media sosial apabila sebuah video menunjukkan mangsa dibantu orang ramai keluar daripada kenderaan. Kesan daripada kejadian itu, kereta yang dipandu mangsa remuk di bahagian bumbung akibat dihempap konkrit yang dianggarkan bersaiz 1 meter persegi. Gadis yang cedera pada tangan kiri kini dirawat di sebuah hospital di ibu negara. Bagaimanapun, perasaan trauma masih lagi membelenggu dirinya akibat kejadian yang berlaku. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini untuk perkongsian lanjut bersama ahli keluarga Wan Akilah sebentar lagi. Peristiwa yang pastinya kita sebagai rakyat Malaysia sangat terkejut dan untuk kita sangat terkejut apatah lagi mangsa yang terlibat dalam kemalangan terbabit. Saya kira bila kita melihat paparan itu tadi, pastinya orang yang sekeliling menjadi saksi juga akan trauma. Bukan saja mangsa tetapi siapa saja yang menyaksikannya itu. Baik, kita akan berbincang terlebih dahulu berkenaan dengan pengurusan ataupun mengurus trauma ini bersama dengan tetamu kita, Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, merupakan pegawai perubatan psikiatri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Baik. Sedikit tadi kita paparkan imbasan berkenaan dengan kes kemalangan ditimpa konkrit pada 19 September yang lalu. Seperti mana yang saya quotekan tadi, bukan sahaja mangsa tetapi sesiapa saja yang menyaksikan kemalangan itu pastinya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada psikologi, kepada emosi, kan. Kita sendiri pun melihat bagaimana kenderaan tu ditimpa. Kita yang melihat ini pun sedikit terkesan. Okay. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit berkenaan dengan trauma, perasaan trauma ini, apa yang menyebabkan berlakunya trauma yang teruk ataupun disebabkan kemalangan yang teruk. Baik. 70% dari manusia akan menerima sekurang-kurangnya satu trauma dalam hidupnya. Jadi kalau kita ada 10 kawan, 7 akan dapat satu bentuk trauma lah. Dalam istilah perubatan, kalau dia sebut trauma, trauma ni tak masuklah hilang kasut, kan benda-benda simple lah. Maksudnya hilang duit RM50, mungkin tak masuklah dalam bab trauma. Trauma must be something out of the norm lah. Tak luar biasa. Contohnya yang kita nampak dalam tadi paparan tadi, siapa sangka dalam keadaan bawa kereta nak pergi kerja, mungkin balik dari kerja, dihempap konkrit kan. Tak ada orang akan masukkan tu dalam dia punya diary, ataupun plan. Jadi trauma ni, tapi malangnya kita semua ni ada risiko untuk dapat trauma. Berita baiknya ialah bukan semua orang akan dapat dipanggil post traumatic stress disorder, PTSD dipanggil. Bukan semua orang lah. Cuma satu daripada 13 orang lah. Satu daripada 13 orang. Ya, mungkin kita boleh katakan 8% kot. Ya. Okey, jadi bagaimana jika kita mendapat trauma tu, macam mana kita nak lupakan trauma tu? Contohnya kita dah terlibat dalam kemalangan ni. Pastinya akan meninggalkan kesan trauma dan nak memandu pun jadi takut. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tu? Mungkin buat pertama kali kita semua mungkin first time dengar bahawa memori ialah satu perkara tak baik. Biasanya kita kata memori ni bagus kan? Kan kita marah anak kita tak ingat sifir kan? Kita marah anak kita tak ingat hafal Quran kan?
Tapi rupanya memori juga boleh jadi musuh kita lah. Jadi dalam cerita trauma ni, memory is the biggest problem. Jadi isunya ialah nak bagi lupa. Ya. Dan rupa-rupanya manusia hampir tak boleh lupa sebenarnya. Hampir tak boleh lupa. Dia boleh manage, dia boleh manage trauma dia, tapi lupa secara macam zero. Kita semua ada pengalaman, susah nak lupa. Maknanya trauma tu akan datang walaupun kita dah sembuh daripada trauma tersebut. Ada sesuatu perkara yang mencetuskan trauma tu semula akan menyebabkan trauma tu datang. Boleh datang balik. Jadi cara kami melihat kalau seseorang tu terkena trauma, kami takkan sibuk sangat nak memberi satu diagnosis kepada orang yang baru terkena trauma. Dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, kami tak sibuk bagi diagnosis sebab itu normal untuk semua orang. Semua orang akan terkejut. Semua orang akan berhenti bawa kereta. Contoh kalau kita ambil aksiden kan. Berhenti bawa kereta. Mungkin takut nak tengok kereta dia sendiri dan sebagainya. Ataupun nak bercakap tentang kereta pun dia takut. Betul. Nak sembang-sembang. Cuba cerita sikit apa yang jadi. Kadang-kadang nak keluar rumah pun dah takut kan. Betul. Lebih-lebih lagi nak lalu jalan yang sama tu kan. Yes. Jadi dia dipanggil reliving. Dia akan hidup balik. Perkara tu dia macam rekod tu dia on balik dalam kepala dia. Baik. Okey. Nanti kita nak tanya doktor sebab tadi doktor ada mengatakan bagaimana seseorang itu tidak boleh melupakan tetapi boleh menguruskan trauma itu. Yes. Nanti kita nak bincang lanjut berkenaan dengan mengurus trauma. Sebelum tu doktor dan Masila, nanti kita akan bersama dengan Sofia untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana penerimaan keluarga. Kan? Pastinya keluarga juga trauma. Mungkin ada trauma yang berbeza. Adakah ada kategori-kategori trauma macam kepada mangsa, kepada saksi, kepada keluarga terdekat? Bagaimana? Trauma ialah apa yang kita perceive. Kalau pada kita perkara tu besar, maka besarlah dia. Sebab tu ada orang yang okey bila melihat trauma. Kan saya sebut tadi percentage kan, 1 daripada 13. 1 daripada 13. Walaupun 70% orang akan terkena trauma dalam hidup dia, tapi dia just walk off macam tu je. Okey, nak buat macam mana nasib. Maknanya kekuatan mental seseorang juga Betul. mempengaruhi. Ya, dan kita panggil perkara tu resilience, maksudnya kekentalan lah. Ya, ya. Ya. Maknanya lebih kental orang tu, lebih senang dia nak melupakan trauma ataupun tragedi yang terjadi itulah. Yes, betul. Okey, baik. Baik. Kita Sebelum nak kita nak berehat seketika, bukan berehat seketika. Kita nak berhenti sekejap berbincang mengenai topik ini sebab kita nak bersama Sofia. Sofia ada perkongsian mengenai pengalaman mangsa di timpa konkrit. Jadi silakan Sofia. Terima kasih Masila, Farihan dan juga Dr. Jeffrey. Baik, kita pastinya ingin berhubung dan melihat bagaimana seorang keluarga berhadapan dengan situasi ini. Pastinya kita digegarkan dengan salah satu berita yang cukup merisaukan, seorang gadis muda berusia 25 tahun ditimpa konkrit struktur pembinaan di sebuah lebuh raya, dan hari ini kita akan berhubung dengan ibu dan juga abang kepada mangsa. Di talian bersama kita hari ini Puan Hamidah binti Talib, ibu mangsa, dan juga Wan Aiman Hakim bin Wan Maliki, abang kepada mangsa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Selamat pagi Cik. Ya, Sihat selamat ya pagi. hari ini? Maaf InsyaAllah saya sihat. Tapi emosi saya minta maaf lah sikit terganggu. Saya masih lagi macam trauma dengan keadaan dia. So saya tak boleh kalau dia sebut nama anak saya memang akan menangis. So saya minta maaf lah ya. Kami pun minta maaf juga kepada Puan dan juga Encik kalau kami terpaksa berhubung seperti ini. Tapi kita ingin tahu sebenarnya keadaan semasa bagi Wan Akila. Kita difahamkan semalam sahaja baru selepas selesai pembedahannya Puan. Boleh kongsi tak keadaannya Ya, sekarang betul. ini? Semalam dia telah menjalani pembedahan. Satu pembedahan lah yang doktor dah dapat detect kan. So dia buat dengan pembedahan. So selepas pembedahan saya berbincang dengan doktor. So doktor kata mungkin kilahnya mengalami impact daripada jatuh benda tu kan, konflik tu memberi banyak injury kepada dia lagi yang dia akan di bawah pengawasan dan pemerhatian doktor. So dia ada di bawah pengawasan doktor thorax, doktor tulang, doktor saraf dan ada beberapa doktor yang lain lagi seterusnya selepas ni. Jadi bukan setakat di bahu dan juga tulang selengka, tapi kita melihat antara mungkin kemungkinan kecederaan lain juga ya Puan. Baik, kita nak tanyakan kepada Encik Wan Aiman Hakim sebagai abang kepada Wan Akila sendiri kan. Mungkin boleh kongsikan pada ketika ini kita difahamkan keluarga juga sedang melalui satu keadaan masa yang cukup sukar. Jadi bagaimana Hakim menjaga ibu dan juga adik-beradik yang lain pada ketika ini? Okey tak sekarang ni? Biasalah macam
bila kita mengalami, kita dalam saya sedih lah sekarang kan. Ya. Saya terpaksa mengambil cuti sebab saya bekerja jauh di Kedah dan saya terpaksa pulang ke Kuala Lumpur untuk jagalah sebab saya anak yang pertama. Baik. Dan saya perlu ada yang berada di sisi untuk bagi moral support untuk dia lah. Dan kita tanyakan kepada Puan Hamidah. Puan Hamidah, kita fahamkan memang satu yang mengejutkan, tiada seorang ibu pun yang ingin melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Tetapi pada ketika ini, Wan Akilah dah sedarkan diri, dah boleh bercakap dengan Puan semua. Dia keadaan emosi sekarang ni macam mana? Okey tak, Puan? Nak kata okey tu untuk saya rasa emosi dia. Saya banyak bercakap dengan dia, berbincang dengan dia. Dia banyak mendiamkan diri dia untuk seketika ni. Sebab mungkin kesan daripada operasi semalam, dia sedih dia kan. Jadi dia macam mengantuk, letih. Dan dia selalulah biasa kan, dia akan mengadu sakit, mak sakit, dia kata. Dia akan cakap tanya sakit. Dan dia selalu tanya dengan saya, adakah benda ni disebabkan kesalahan pada diri dia? Saya kata tak. Akilah memang tak salah. Memang bukan kesalahan Akilah, saya kata. Dia selalu tanya dengan saya, mak dia salah ke tak? Saya kata, ni bukan kesalahan Akilah. Dan buat ini dia memang kurang bercakap dengan saya lah. Bila saya tanya, dia jawab. Baik. Jadi Akilah pun ada sedikit trauma di situlah juga kan. Dia mula mempersoalkan, mempersalahkan diri sendiri. Puan, kalau saya minta maaf sangat kalau boleh saya tanya, bila terjadi ni detik tersebut, saya minta maaf kerana terpaksa mengimbas balik kenangan ni kan. Bagaimana Puan dapat tahu? Adakah melalui video-video gambar tular ataupun bagaimana pihak berkuasa yang menghubungi Puan pada ketika itu? Encik Aiman pula bagaimana? Sebenarnya kejadian itu dia balik daripada kerja. Dia balik kerja, dia melalui jalan tu. Lepas tu kejadian tu jatuh. Lepas tu ada beberapa orang motor tolong dia. Dan motor tu angkat dia, tarik dia keluar. Sebenarnya masa you nampak dalam video tu dia boleh jalan semua. Tapi dia dalam keadaan tak sedar, dia cakap dengan saya. Langsung dia tak sedar, dia cakap. Dan suddenly ada satu keluarga doktor yang bawa dia pergi ke hospital. Dan doktor yang menghubungi saya dengan ayah dia lah. Dan kita terus ke hospital. Baik, kita tanyakan kepada Wan Aiman sendiri sebagai abang sulung. Sekarang perlu ke sini untuk menjaga keluarga ibu, adik-beradik. Akilah sendiri kan. Setakat ni okey atau tidak bagi Aiman sendiri untuk melihat, untuk menjaga keluarga pada ketika saat yang cukup sukar ni? Aiman. Bagi saya kena kuatkan diri, tambahkan diri untuk terus memberi kekuatan untuk mak ayah semua dalam keadaan seperti macam ni. Saya rasa agak sukar lah, tapi saya tahu orang sekali-sekali akan membantu saya untuk terus memberi sokongan kepada ibu dan ayah saya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Puan Hamidah dan Encik Wan Aiman Hakim kerana meluangkan masa. Kami betul-betul mendoakan, kami menyeru agar seluruh rakyat Malaysia terus mendoakan kesihatan dan juga pemulihan Akilah yang lebih pantas, lebih laju lagi. Dan kita harapkan agar anda berdua, Puan dan juga Encik Wan Hakim, kekal kuat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan. Dan itulah tadi antara yang dapat kita kongsikan keadaan semasa bagi mangsa kejadian yang begitu tragis ini. Wan Akilah alhamdulillah telah pun menjalankan pembedahan dan masih dalam pemantauan yang rapi. Dan kita akan kembali semula dengan perbincangan bersama dengan Dr. Jeffrey, Masila dan juga Farihah. Antara yang kita khawatir juga mangsa ini, Akilah sendiri yang juga melalui trauma. Kan Farihah? Ya. Dan kalau kita mendengar kan luahan si ibu, luahan abang, mereka berhadapan dengan keadaan yang sangat dalam kesedihan inilah. Bagaimana doktor melihat keadaan Puan Hamidah sendiri? Dia cepat emosi apabila mendengar nama anak pun tersentuh hatinya. Tadi pun dia ada menyebut bahawa dia sendiri pun trauma. Mungkin doktor melihat keadaannya mungkin ada sedikit boleh dinasihatkan. Tak dinafikan, macam kita bincang sekejap tadi tu, bila terjadi satu trauma, orang yang terlibat dengan trauma, dia akan mendapat simptomnya. Orang yang melihat, orang yang terlibat, walaupun secara tak direct, secara tidak langsung, pun boleh jadi kadang-kadang lebih teruk dari orang yang terlibat. Mungkin orang yang terlibat, dia punya resilient tinggi, tapi orang yang family member, kan, suami, isteri, mak, kan, mungkin lebih daripada itu. Jadi kemungkinan ini semua biasanya akan diambil kira oleh doktor hospital. Ya, doktor hospital, dan saya yakin
mereka dah refer Wan Akila kepada psikiatri juga kan. Sekurang-kurangnya seorang psikiatri datang tengok apa pandangan dia kan. Ada unsur debriefing dia panggil. Maksudnya nak tak cerita balik apa-apa, nak tak ceritakan concern awak, ketakutan awak, apa yang awak risau kan dan sebagainya lah. Jadi boleh jadi orang yang melihat simptomnya lebih teruk. Jadi bila saya sebut simptom, secara umum dia terbagi kepada 3. Baik. Nombor 1, ingatan tu. Ingatan balik dipanggil reliving. Dan ingatan tu kadang-kadang akan masuk dalam mimpi. Jadi akan ada mimpi yang buruk, mimpi yang sama berulang. Okay, kadang-kadang dengan melihat ataupun mendengar perkara yang berkaitan dengan trauma itu, buatkan the whole trauma proses datang balik. The whole video tu macam on balik. Mungkin dalam 5 minit tu kan, ataupun 3 minit on balik. Okay, itu satu, gambaran tu datang balik, memori lah. Nombor 2 ialah bila gambaran tu datang, dia akan jadi anxious kan, akan jadi risau, seolah macam benda tu berlaku sekali lagi. Bayangkan benda yang buruk berlaku berkali-kali dalam kepala kita. It's not easy lah. It's not easy. Jadi bila jadi yang perkara tu, jantung berdebar. Jantung berdebar, menggeletar, takut, marah, semua campur-campur. Jadi disebabkan 2 simptom ni, mangsa ataupun orang yang melihat mangsa yang terlibat, dia akan avoid pula. Dia akan mengelakkan daripada buat perkara tu. Sebab tu bila orang trauma, dia takkan bawa kereta dah contohnya, dia takkan lalu jalan tu. Kadang-kadang warna tu pun dia elakkan. Nak tengok warna tu, warna kereta contohnya, pun dia dah macam boleh membawa balik ingatan tu, memori tu. Jadi ada avoidance pula. Dan perkara ini boleh berlaku kepada orang yang terkena dan orang yang melihat. Okey, baik. Saya ada terbaca satu artikel mengatakan bahawa kalau kita kerap kali bertanya kepada orang yang terlibat dalam kemalangan, macam mana boleh jadi, macam mana boleh jadi, satu orang datang rumah tanya soalan yang sama berulang kali, itu lebih memburukkan keadaan, betulkah? Ya, memang ada kajian tentang bagus tak untuk berbincang tentang trauma tu. Kan? Memang ada macam 50-50 lah sebenarnya. Ada macam seolah macam 2 mazhab lah dalam perubatan psikiatri ni, sama ada bagus tak untuk bincang balik ataupun buat tak tahu. Maksudnya uruskan je, makan dia, minum dia, nak jalan kat mana, kau tak boleh tidur, kau lapar kan. Maksudnya uruskan perkara-perkara fizikal tu daripada keep on. Jadi yang bagusnya debriefing tu dilakukan oleh orang yang pakar lah, yang tahu. Problem dengan kalau orang yang tak pakar ni, kadang-kadang dia akan masukkan unsur-unsur agama contohnya yang tak tepat lah. Contohnya macam tak apa, Allah ampunkan dosa. Contoh benda tu memang betul seolah, tapi dia tak sesuai hari itu. Oh, bila ustaz tu ataupun kawan dia kata ini mengampunkan dosa, oh maknanya aku banyak dosa lah. Bila aku banyak dosa, maknanya Tuhan nak hukum aku lah hari itu. Macam tu. So this hukum, cara fikir hukum ni memang prevalent lah dalam kalangan umat kita ni. Sebab kadang-kadang kita bila orang cakap macam tu, pastinya kita tersentap. Adakah kita berdosa banyak bila dihukum sebegitu dan sebagainya. Guilty. Jadi dia banyak pendapat lah. Tadi ada kan Puan Hamidah sebut dia rasa guilty kan. Kan dia sebut sebab aku banyak dosa ke kan. Macam tu sebab itu memang cara ajaran kita lah sebenarnya. Persepsi kita terhadap agama dan Tuhan memang macam tu. Jadi sesuatu Tuhan marah. Betul. Baik, Doktor, kita ada juga sedikit perkongsian daripada rakan Facebook MHI di Facebook. Mungkin kita boleh kongsikan penerbit dengan perkongsian ini, pengalaman yang telah dilalui akibat trauma. Baik, Hamisah Nur, saya pernah ditimpa pasir konkrit yang tengah pembinaan sekitar tahun 1990-an. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman belakang, sebelah sebuah pasaraya. Sehingga kini masih trauma bila lalu di jalan tersebut. Kejadian terjadi semasa mengandungkan anak sulung. Sekarang dah berusia 29 tahun. Bila tengok kejadian ini, memang saya kembali trauma dan teringat akan diri saya. Wow. Bayangkan pada tahun 1990-an, kini dah 2020. Ada kaitannya, terus mengembalikan. Betul. Bagaimana? Okey. Tadi saya ada menyebut berkenaan dengan doktor kata kita tak dapat melupakan apa yang betul-betul meninggalkan kesan hebat dalam hidup kita. Bagaimana keadaan ini kita boleh mengurus trauma yang kita lalui? Okey. Apabila seseorang tu dah boleh balik ke tempat kerjanya, dah boleh start kerja, kemudian dia boleh menguruskan keluarga, kalau dia isteri, kalau dia suami, kalau dia anak kan, dah boleh bergaul dengan family. Secara umum kita anggap dia sudah okey. Okey. Tapi
makin dekat dengan urusan trauma ataupun cerita trauma tu, makin strong lah dia punya masalah sebenarnya. Selagi mana dia jauh, dia tak bawa kereta. Contoh, kita ambil contoh accident lah ya. Selagi tak bawa kereta, selagi apa, dia okey kan. Jadi biasanya kalaulah bawa kereta tu penting untuk dia dalam hidup dia, maka kita akan macam training dia balik. Kita akan buat dipanggil gradual exposure tau. Kan contohlah saya takut dengan meja ni. Saya duduk jauh-jauh. Dia akan pakarlah akan bawa saya dekat sikit. Kita dah 2 meter dari meja. Apa perasaan awak sekarang? Contohlah Okey, dah cukup. Esok pula. Jadi esok datang dekat 1.5 meter. Baik. So dia exposure sikit demi sikit. Lama-lama dia akan rasa, aku boleh. Maknanya ia mengambil masa yang lama sebenarnya. Sangat lama. Mengurus trauma itu. Ya. Dan ramai di kalangan orang, dia akan apa saya harap ini bukan bagi idea kan kepada orang yang trauma, tapi dia akan akhirnya ambil dadah. Atau dia akan minum arak sebab benda ni akan suppress semua perasaan tu. Dia akan menekan perasaan tu. Sebab dalam keadaan waras, kita perkara itu memang akan datang balik. Kan memori kan tak hilang kan. Sedikitlah doktor secara ringkasnya, kalau kita tak merawat trauma ni, adakah dia boleh menyebabkan masalah-masalah mental, emosi? Sangat. Keadaan yang paling teruk. Sangat. Dia akan masuk dalam depression. Dan suicidal di kalangan orang yang trauma sangat tinggi. Maka dia akan cuba makan pil banyak-banyak dan sebagainya, cuba bunuh diri dan sebagainya kan. Dan masalah di kalangan orang kita ni pula, kita tak berani ataupun kita rasa berdosa bercakap tentang bunuh diri. Walaupun dalam kepala ada ni. Jadi bila orang tanya bunuh diri, dia akan nasihat pula kita, bunuh diri haram. Tapi dalam kepala dah fikir dah ni. Nak beli tali, kadang-kadang nak ini, nak itu, dia tengok dah. Oh, ni boleh ikat ni. Fikiran, tapi nak cakap tak berani sebab kita mungkinlah kita tak cukup orang yang faham tentang mental health. Sampai kita banyak terkejut tau. Jadi bila family pun, sepupu kan, dengar cerita, astagfirullah, bunuh diri. Faham tak? Kita punya terkejut tu buatkan dia lama-lama tak cakap. Tapi problem tak cakap bila akhirnya buat. Dia buat kita jadi macam diadili bila kita cuba nak meluahkan perasaan apa yang kita rasa. Doktor, kalau misalnya kan contoh kemalangan ini, apa yang berlaku. Dalam tempoh berapa lama yang mangsa dan juga keluarga mangsa perlu diberi rawatan terapi untuk mengurus trauma ini? Terapi untuk dia berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Depends on jenis orang. Kalau dia dah bersedia, maknanya kita macam mana? Sebab macam Wak Aqilah kan melihat dia masih lagi menjadi pembedahan dan sebagainya. Maknanya pada tahap mana yang boleh start treatment. Biasanya doktor akan melihat keadaan dia secara umum dulu. Contohnya masalah tidur. Tidur ialah satu masalah besar untuk orang yang lepas trauma. Jadi tidur okey tak? 2 jam je, 3 jam, fikir balik. So doktor akan bagi ubat untuk kurangkan masalah dia berfikir tu kan. Anxiety dia, mudahkan dia tidur. Tapi the main issue belum settle lagi tau. Dia masih isu-isu di keliling ni. Tak ada selera makan dan marah ke apa ke. Itu isu-isu keliling. Nanti bila dia dah bersedia, kita mula bercakap tentang the core problem. Kalau dia bersedia nanti. Kan itu masalah trauma yang saya kira sangat serius, perlu ada bantuan terhadapnya. Dan saya nak kongsikan sedikit, kita ada visual untuk dipaparkan di mana semalam saya berkesempatan untuk menyantuni keluarga Allahyarham yang maut dilanggar oleh pemandu mabuk, Muhammad Zaili Muhammad. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana keluarga Muhammad Zuhaili ini menjalani kehidupan selepas lebih 3 bulan kehilangan Allahyarham. Seorang lelaki maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuh Raya Sultan Iskandar menghala ke Ibu Negara awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, mangsa dikenali sebagai Muhammad Zaili 44 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Masihkah anda ingat tragedi yang berlaku pada 1 Jun lalu di mana seorang penghantar makanan maut apabila motosikal yang ditungganginya dirempuh dari arah belakang oleh seorang pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Dan untuk itu hari ini saya bersama Puan Wati, Balu Allahyarham Muhammad Zaili untuk berkongsi bersama kami kisah beliau. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Okey Puan Wati, pastinya selepas pemergian arwah
Puan Wati rasa sangat-sangat terkesan. Jadi bagaimana keadaan Puan Wati selepas itu? Memang masih sedih lagi. Tapi akak cuba kuatkan semangat akak untuk berjuang, untuk kuatkan diri akak sebab akak masih lagi ada keluarga yang akak nak sara kan. Itu yang akak terpaksa move on lah untuk memang dia agak pahit lah, agak benda ni mungkin dah 3 bulan lebih tapi sejarah hitam tu masih lagi terbayang bila time malam tu kita teringat kan, masih lagi kita tak boleh lupa lah. Selalunya kalau tragedi macam ni berlaku, sedikit sebanyak kita ada trauma tau. Nak keluar rumah takut, nak memandu takut sebab terbayang-bayang, teringat-ingat. Puan Wati sendiri macam mana? Akak memang tak keluar malam lah. So bila akak buat kereta tu, akak akan pandang side mirror kiri dan kanan, akak akan lebih berhati-hati lah. So bila dia tak ada ni, kita rasa macam betul-betul kehilangan lah. Betul. Memang orang nampak akak kuat, memang nampak akak macam kuat. Akak tak menangis. Tapi bila malam, bila diorang semua dah tidur, akak akan sedih lah. Akak akan menangis, teringat saat akak dengar arwah sebab kita sama-sama, kita berniaga bersama. Dia jadi penasihat akak. So bila akak ada masalah, akak mengadu dengan dia. Tu yang rasa sunyi lah. Anak-anak macam mana? Masih tercari-cari ke rindu nangis lah? Anak-anak arwah yang kecil tu masih cari lagi. Sebab dia rapat dengan arwah kan. Kak suruh dia sedekah Al-Fatihah. Lepas tu dia diam lah. So kata kalau sedih ingat arwah, baca Al-Fatihah. Adik jangan nangis tau. Okey Puan Wati, 2 hari lepas rang undang-undang dah digubal mengenai akta pengangkutan jalan dan sebagainya. Jadi macam mana Puan Wati melihat perkara ini? Sebab rang undang-undang baru ni lebih menekankan keselamatan pengguna jalan raya. Akak rasa bagus jugalah diperketatkan denda dan penjara biar diorang jadi pengajaran untuk pemandu mabuk yang lain lah. So diorang akan tak berani akan buat benda yang melibatkan kematian. So setimpal lah dengan apa yang dia dah buat pada kita lah. Itu tadi antara luahan hati Puan Wati yang sempat dikongsikan bersama kami pada hari ini. Biarpun sudah lebih 3 bulan kejadian itu berlaku, namun ia masih lagi bermain di fikiran Puan Wati sekeluarga. Saya mewakili kru MSI merakamkan ucapan takziah dan sama-sama kita doakan berharap agar keluarga Puan Wati tabah menghadapi ujian yang datang ini. Terima kasih Puan Wati. Seperti mana yang dikatakan, di luar nampak kuat. Semua orang ingat di luar nampak kuat. Tapi pada waktu malam hanya tinggal dia dan pemikirannya itu yang kembali segala memori kan berulang dan berulang. Biasanya waktu malam itulah macam yang seperti yang Puan Wati kongsikan kepada saya semalam. Katanya setiap kali sebab arwah seorang yang selalu berkongsi masalah. Jadinya bila arwah sudah tiada, rasa kesunyian itu pastinya ada. Hilang tempat berbual, hilang tempat mengadu dan sebagainya. Jadi dia memberikan satu impak yang sangat mendalam dalam jiwa mangsa, keluarga mangsa kan. Dan kita dah teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Jeffrey Irwan, pegawai perubatan psikiatri. Apa yang kita bincangkan berkenaan dengan mengurus trauma. Dan kita ada maklum balas daripada rakan Facebook MSI kita, Marcella. Kita boleh bacakan terlebih dahulu untuk pengetahuan doktor. Ini dia. Daripada N. Mokhtar, katanya anak saya merupakan orang yang melihat kejadian buli di sekolah. Dia tidak dibuli tetapi melihat kejadian tersebut. Malangnya dia terkesan dengan teruk dan perlu berjumpa psikiatri. In short, saya ingin menekankan betapa masyarakat, keluarga dan orang sekeliling juga amat perlu memainkan peranan dalam membantu mangsa PTSD. Sokongan menyeluruh sangatlah penting bagi mangsa PTSD sebab kesannya tak hilang dalam setahun 2 ya. Itu dia. Macam mana doktor melihat perkara ini? Ya, secara tak langsung dia tak terlibat dalam buli. Dia bukan pembuli, bukan dibuli kan. Tapi dia boleh jadi kan? Boleh jadi orang yang dibuli dah selesai dah masalahnya. Orang yang dibuli pun dah move on. Tapi orang yang melihat ni sebab kita Tuhan cipta kita berbeza-beza, psikologi kita berbeza kan. Personality kita pun berbeza. Jadi penerimaan terhadap trauma memang sangat berbeza. Kita tak ada satu jawapan untuk semua orang. Akhirnya kita kena tengok cara orang tu, style dia, penerimaan dia. Do you want to talk? If you're not the talking type, let's walk. Kan, jom kita jalan. Jalan.
kalau dia jenis orang yang suka didampingi. Contohnya kan, jadi antara nasihat saya lah, kalau saya boleh bagi nasihat kan, kepada family mangsa, kawan-kawan kan, kalau boleh jangan tanya balik apa yang berlaku. Cukup dah. Carilah apa yang berlaku, tanya dekat orang-orang lain. Kepada mangsa, kalau boleh kan kita bersifat agak mekanikal tau. Maksudnya, kau dah makan belum? Tak, kau nak aku suap tak? Faham tak? Macam very mechanical. Berkenaan dengan perlukan urusan kehidupan dia yang lain, bukan mental dia. Jangan tanya dia, kau okey tak? Tapi itu yang berlaku kalau pergi hospital kan, kalau rakan kita ke kemalangan dan sebagainya. Apa jadi sebenarnya? Dia nak dengar daripada mulut sendiri sebangsa. First hand lah konon. Betul lah, sebab kalau seorang yang tanya okey lagi, ni 10 orang datang, 10 orang tanya benda sama, penat nak ulang-ulang, nak ingat semula tu jadi makin teruk kan, doktor? Betul. Okey, maknanya keluarga perlu tahulah simptomnya dan bawa kepada pakar psikiatri. Pakar psikiatri. Ini bukan perkara mudah. Kami di dalam bidang psikiatri pun faham bila isunya PTSD, maknanya cerita ni panjang. Aku akan tengok pesakit ni lama. Itu kami punya persediaan mental kalian juga perlu kuat. Orang, ini lama ni. Jadi kita kena walk orang tu through the treatment lah. Slow and steady. Kalau ikut pengalaman doktor, setakat ni berapa lama yang pesakit doktor ke yang paling lama sekali mengalami trauma? Paling lama sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya cakap 3 tahun ni sebab saya dah berhenti kerja dekat tempat tu. Orang tu masih lagi continue ni. Jadi masih lagi ambil ubat tidur, masih lagi ambil ubat anti-anxiety, ubat depression dan sebagainya. Terima kasih doktor di atas perkongsian hari ini. Mungkin sikit sebanyak kita boleh dapat juga sikit tips dan juga nasihat kan bagaimana ahli keluarga dan juga rakan-rakan perlu memberi sokongan yang sepatutnya satu sistem yang baik. Bukan lagi kita menambah tekanan dan juga bebanan kepada mangsa. Betul tu, dan juga kita perlu memberi ruang kepada mangsa untuk bercerita sendiri tanpa perlu kita paksa-paksa dan sebagainya. Kerana perkara ini memerlukan masa, persediaan mental dan juga fizikal dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi doktor kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Dan kita nak berehat seketika, Fariha. Dan sekembalinya nanti kita akan berbincang berkenaan dengan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020 semuanya di MSI. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020. Kali ini, walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, bukanlah menjadi penghalang buat mereka untuk melaksanakan persidangan ini. Lebih lanjut, kita bincangkan bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Datin Siti Mas Zuriati Aziz, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih jemput saya. Sama. Okey. Datin, berkenaan dengan persidangan ini, ini merupakan kali kedua. Ya, ini kali kedua, betul. Kita nak mengetahui, mendekati lebih lanjut berkenaan dengan persidangan yang akan berlangsung pada minggu depan ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah TV3 kerana menjemput saya untuk wawarkan berkenaan dengan persidangan Kehakiman dan Perundangan Nusantara yang akan dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sebenarnya ini adalah kali kedua. Kali pertama pada tahun 2016. Persidangan ini akan dilangsung pada 28 hingga 30 September nanti, maknanya Isnin depan lah. Ya. Dan sebenarnya persidangan ini merupakan salah satu orang kata platform lah untuk memartabatkan dan memperkasakan undang-undang syariah. Walaupun di era pandemik, tetapi yang orang kata lebih istimewanya, Fariha, ya, walaupun era pandemik tapi kita boleh juga laksanakan persidangan ini. Dan persidangan ini membabitkan 4 buah negara iaitu Singapura, Brunei dan Indonesia, termasuk Malaysia lah, 4 buah negara. Dan dari segi persidangan tu bukanlah diorang datang dekat kita, tetapi kita buat secara virtual, maknanya dalam talian. Ya.
dalam talian. Okey, apa yang ingin dicapai matlamat kan melalui persidangan ini, sebab ini baru kali kedua kan? Kali kedua, ya, betul. Sebenarnya persidangan ini merupakan satu platform untuk negara-negara, khususnya hakim-hakim, pegawai-pegawai mahkamah bertukar dan bertukar pandanganlah dengan mereka di negara ASEAN. Maknanya bertukar pandangan berhubung dengan memperkasakan dan mempertabatkan sistem kehakiman syariah khususnya, ya. Dan dalam tema persidangan kali ini yang membawa erti ataupun membawa maksud aplikasi maqasid asy-syariah, pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman. Jadi kita nak bertukar pandangan macam mana cara nak selesaikan kes dalam keadaan COVID-19 ni kan, dalam pandemik ni macam mana. So bagi negara kita tahu kan pandemik ni memang semua negara akan terlibat, termasuklah Malaysia. Baik. Berkenaan dengan tadi kata platform memberi ruang kepada hakim-hakim kan, peguam-peguam syariah berbincang lebih lanjut apa yang perlu dilihatkan kembali. Bagaimana topik-topik antara topik-topik yang akan diberi keutamaan yang menjadi penanda aras nanti? Okey. Sebenarnya topik kita khusus kepada aplikasi maqasid asy-syar'iyyah. Maknanya maqasid syariah ni adalah satu tujuan utama syariat yang menjaga menjaga akal, menjaga agama, keturunan dan harta. Jadi macam mana kalau kita kita ingat ya satu kes di mana pensyarah UIA yang mati dibunuh kerana oleh suaminya kerana memfailkan kes perceraian kan. Itu waktu COVID-19 kan. So macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah begini. That's why persidangan ini adalah satu platform untuk kita bertukar-tukar pandangan dengan negara-negara lain. So selain daripada tu sebenarnya kita memang mematuhilah SOP yang telah disarankan oleh KKM walaupun dalam keadaan COVID kita laksanakan persidangan ini. Baik. Persidangan akan berlangsung pada 28 hingga 30 September ini. Jadi mungkin sedikit boleh dikongsikan di mana lokasinya, berapa nanti jumlah kumulatif yang akan terbabit. Tahun ini memang amat istimewa. Selain daripada kita bersidang secara virtual, tetapi penyertaan hakim-hakim dan pegawai-pegawai mahkamah satu Malaysia seramai lebih kurang 600 orang, lebih kurang 600 orang dan ditempatkan di dua lokasi yang berbeza, di Movenpick Hotel KLIA dan juga Pullman bangsa, sebab kita menjaga SOP kan, kena duduk jarak-jarak, jadi tak boleh ramai kan. So kita buat dua hotel dan yang utama adalah di Movenpick lah, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Okey. Ia dua lokasi yang berbeza tapi pada tarikh 28 hingga 30. Mungkin sedikit untuk pengakhirannya kalau Okey, bagi penonton yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan persidangan ini, bolehlah melayari www.jksm.gov.my /PKPSN 2020. So kalau penonton semua berminatlah untuk mengetahui lebih lanjut dari segi tajuk-tajuk pembentangan yang pembentang daripada mana-mana negara, boleh layari portal JKSM tersebut. Okey, itu saja. Kita mendoakan agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Kali kedua. Ya, kali kedua. Doakan tak ada apa-apa. 600 hakim-hakim ni bukan sahaja kan. Semua yang arif, yang amat arif tu semua. Jadi ini kalau lihat pada tahun lalu 2016 tu berapa 2016 jumlah? kita hanya penyertaan 300 orang sahaja. Dan pada 2016 memang negara-negara ASEAN datang dekat kita. Tapi tahun ni tak boleh lah kan. Kita pun perlu mematuhi kan SOP yang telah ditetapkan. Pastinya seluruh dunia mempunyai SOP-nya. Terima kasih Datin Siti Mas Zuriati Aziz, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran.
Keurusetiaan dan Rekod Jabatan Hakim Syariah Malaysia. Nanti 28.30 selamat bersidang. Ya, terima kasih. Pastinya nanti kita menanti juga pastinya penyelesaian kepada permasalahan yang akan dibincangkan. Ya. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini nanti kita nak bersama dengan Ummu Nadiah sebenarnya di MHI. Yang ku rindu, siang malam terasa jantungmu. Kau yang ku harap, hingga terasa denyut nadimu. Sepurnama sudah kau menghilang sepi. Tinggalku sendiri di ulit sunyi sepi gelap tiada cahaya. Ku yang kau puja siang malam tiada hentinya. Ku yang kau cinta hingga ku terapung di angkasa. Tawa dan gurauan memecah heningan. Tinggallah kenangan di ulit rindu, rindu, rindu tak karuan. Oh, tak mungkin meminta surya tinggalkan langit, meminta bayi berhenti menangis, mengharap sungai tidak mengalir. Kau ku rindu bagai pohon merindukan hujan, bagai jantung mengharap oksigen. Begitulah dirimu padaku. Tawa dan gurauan memecah heningan. Tinggallah kenangan di ulit rindu tak Pagi-pagi dah bagi oksigen lah. Ummu Nadiah. Ummu Nadiah. Sweet, comel, manis pagi-pagi ini ya. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini Mini love. tajuk lagu Oksigen. Ya. Tapi bila kita dengar lagu macam membuai. Ya. Kadang-kadang macam Oksigen very science. Tapi siapa yang cipta lagu ni?
So lagu ni dicipta oleh komposer terkenal yang banyak produce lagu-lagu zaman 80-an. Nama beliau, saya panggil beliau cikgu lah, Cikgu Zaidin Matno. Jadi antara lagu-lagu yang beliau pernah hasilkan dulu ialah lagu oleh Ilusi, Puisi Cinta, dan juga lagu Sekeping Hati Yang Luka oleh Alley Cats. Jadi sekarang beliau kembali berkarya lah. Di penceritaan Oksigen ni macam mana? Okay, so tema utama lagu Oksigen ni ialah tentang kerinduan, dan bila berpisah dengan orang yang kita sayang tu, perasaan rindu tu digambarkan macam oksigen. Dia tu ibarat oksigen untuk kita. Macam kalau kita kalau tak tak cukup ada oksigen, dia, payah. tak ada oksigen tak boleh hidup. Macam tu. Ya. Dan macam lirik dia pun banyak unsur metafora lah. Macam dia gambarkan aku merinduimu, macam pohon merindukan hujan. Macam banyak unsur metafora lah, very puitis lah liriknya. Okay. Umum macam mana boleh terlibat dalam bidang dalam industrinya? Kabarnya Umum dari belajar kejuruteraan mekanikal, Ya, betul? betul. Jadi macam mana? Jadi masa di universiti dulu saya banyak join club aktiviti club muzik. Jadi kebetulan Cikgu Zaidin ni merupakan coach club kami. Jadi dari situlah beliau kenal saya dan tarik saya untuk menyanyikan karya beliau. Kecemerlangan akademik ni dengan menjadi seorang yang sangat artistik ya, yang membuatkan hasil seni seperti ini. Sangat berbeza tak? Tersusah tak untuk diseimbangkan? Itulah sebab lagu ni dirilis pada tahun lepas, dan tahun lepas saya masih belajar dalam final year engineering. Jadi memang satu cabaran untuk saya membahagikan masa antara studies dengan nyanyian dan promosi. Jadi memang mencabarlah. Tahun ni lah baru. Tahun ni saya baru habis promosikan. belajar. Jadi baru dapat fokuslah kepada bidang nyanyian dan promosi. Adakah ini fokus utama yang akan diberikan ataupun masih lagi macam sementara menunggu nak meneruskan kejuruteraan mekanikal tu ke bagaimana? Okay, jadi sudah tentu saya utamakan bidang yang saya dah lama belajar lah, iaitu engineering. Tapi pada masa yang sama saya tak akan mengenepikan bidang nyanyian ni sebab dia dah jadi sebahagian dari hidup saya. So, saya dah menyanyi dari kecil kan. Jadi sampingan lah nyanyian ni. Maknanya Umum dapat sokongan daripada keluarga, tak ada yang sokongan padu daripada keluarga dan teman-teman. Teman-teman menyentuh berkenaan teman yang jejaka dalam muzik video tu. Kawan ke, teman ke? Beliau merupakan seorang rakan artis. Nama beliau Azwan Sata dari AF. Jadi saya minta tolong beliau lah untuk menjayakan muzik video saya. Bukan teman tapi mesra? Bukan. Okey. Mungkin sebab ramai mungkin tak kenal lagi Umur. Mungkin kita tanya sikitlah latar belakang Umur kan. Mula menyanyi umur apa? So first experience saya menyanyi masa umur saya 6 tahun. Saya masuk nasyid dulu. Pertandingan? Saya solo nasyid. Itu first experience menyanyi lah. Kemudian bila masuk sekolah rendah ada masuk bintang semua kecil. pertandingan nyanyi semua masuk. Saya memang suka lah masuk karaoke apa semua. Ni ada darah daripada keluarga ke bagaimana? Boleh kata saya inherit daripada ibu saya lah. Dia suka menyanyi juga dan dia boleh menyanyi. Jadi macam itulah. Umur juga pernah terlibat dengan kumpulan keroncong ya? Ya. Jadi saya juga ada sebuah band keroncong nama Keroncong Laut. Jadi kami perform untuk event company, event private macam tu. Maknanya boleh nyanyi lagu klasik lagi. Ya, lagu dengar sikit tradisional pun kegemaran saya. Boleh belajar sikit? Okey. Boleh. Nyanyikan lagu yang paling anda minati. Lagu Laksman Keroncong ya. Kasih ya. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Wah, macam umur je. Umur dia macam ada tone dandut sikit Sikit lah. Saya suka dangdut juga. Betul lah. Bila dia keroncong dia macam dandut sikit. Umur
rasa macam memang dah sedar memang sendiri ni memang ada talent macam ni sejak kecil. Memang ada dalam minda tu, okey dah besar ni memang nak jadi seorang jurutera pun ya juga. Tapi dalam bidang seni pun nak juga. Ada perasaan tu? So, of course ada perasaan tu. Sebab kedua-dua tu dah jadi sebahagian dari diri saya. Sebab saya memang dari kecil pun saya memang jenis suka belajar. Dan memang cita-cita saya lah untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading kan. Dan dah habis. Tapi at the same time saya tak nak lepaskan juga nyanyian. Sebab nyanyian ni memang saya dah menyanyi dari kecil, jadi memang saya minat. Jadi saya kalau boleh nak pursue dua-dua dreams lah, insya-Allah. Jadi Umu ada dapatkan pergi kelas vokal ke apa ke sebab yalah nak praktis nyanyi kan? Saya pernah pergi kelas vokal sekejap dengan saudara Dakmi. Tapi most of the time memang saya self-learning lah dan saya self-improve diri sendiri, constantly doing that lah. Sebab kalau dengar nyanyi tone sendiri, practice. Umur ni macam-macam lagu dia boleh buat. Dia tone dia pelbagai sebenarnya. Lagu rock boleh tak? Lagu rock? Lagu Ella boleh lah, dulu pernah nyanyi lagu rock juga. Dengan cerita ni Umu pernah viral juga kan? Ya. Viral masa sekolah. Lagu apa tu? Masa tu saya menyanyi dalam kelas lagu Hurt by Christina Aguilera. Sebenarnya saya tengah praktis dalam kelas untuk event dekat sekolah lepas tu. Jadi masa saya tengah nyanyi, kawan record lah saja-saja kan. And then kawan post dekat YouTube. Tak pasal viral macam tu. Tapi itu juga membantu Umur juga kan dikenali. Betul. Lepas tu video kedua yang viral masa saya nyanyi dekat airport sebelum saya melanjutkan pelajaran ke luar negara masa tu. Jadi memang tak sangkalah viral sebab nyanyi pun just for fun kan untuk menghiburkan kawan-kawan. Masa tu umur berapa? Masa yang video Hurt dalam kelas tu masa form 5, 17. Masa yang dekat airport tu 22 rasanya. So untuk lagu Oxygen ni, macam mana penerimaan orang lain yang mendengar hasil karya Umur ni? So far semuanya komen positif, feedback positif. Dan rata-rata menyukai lah lagu ni. Memang diorang cakap boleh tangkap sendu lah kalau dengar lagu ni. Ini memang genre Umur lah. Ini memang ni memang genre ballad ni antara fokus saya buat masa sekarang lah. Okay, so lepas ni ada plan nak buat lagu baru ke? InsyaAllah kalau ada rezeki akan usahakan untuk single kedua. Kalau ada rezeki insyaAllah. Dan macam itulah, teruskan dulu promotion untuk Oxygen ni sebab long overdue dah. Okey, suara ni dia tahun demi tahun kan kita suara kan berbeza ikut faktor usia. Okey, kita nak dengar dulu lagu yang pernah viral ketika usia 17 tahun tu. Nanti baru kita dengar suara terkini lagu yang sama. Okey, boleh. Mana yang viral tu yang tular di dalam kelas kita ada tengok. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I want to call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've Sambung suara yang terkini. Sambung Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself by hurting you. Terima kasih. Meremang. Pusing tu sangat membantu. Pengalaman itu. Ya. Kan, siapa-siapa yang mungkinlah nak minat dengan Umur, nak dengar lagu tu lagi, nak cari Umur macam mana? Instagram ke Facebook? Okey, jadi kalau nak berminat untuk mengenali saya dengan lebih mendalam, boleh follow Insta saya, Ummu Suhaimi, UMMUSUHAIMI. Dan juga boleh tengok YouTube saya, channel saya Ummu Nadia. InsyaAllah lepas ni akan more frequently post cover-cover lagu lah. InsyaAllah. Kita ucapkan all the best. Terima kasih. All the best. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menjemput saya hari ini. Terima kasih juga sudi datang. Ni pagi yuk bagi CJ lah. Pula tu. Lagu Christina pula tu. Baik, nanti minggu depan kita akan ada satu topik yang membawakan ubat perlu preskripsi dijual berluasa.
satu lagi topik yang perlu diberikan perhatian berkenaan dengan ubat. Kadang-kadang kita ubat ni kita bukan preskripsi, kita lebih kepada testimoni orang. Betul. Baru kita beli, kan? Baru ni banyak juga antibiotik yang dijual secara haram kat kedai-kedai. Kita semua kena berhati-hati, jangan semena-mena yang ambil ubat tanpa mengetahui apakah preskripsi kita. Ya, dan untuk perkongsiannya jangan lupa untuk menonton kami hari Isnin nanti di Malaysia Hari Ini dan esok jangan lupa penduduk Sabah esok akan berlangsungnya PRN Negeri Sabah. Tunaikan tanggungjawab mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jaga diri. Jaga diri semua. Terima kasih meluangkan masa dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Ku